Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ibrahim Ghaffar, pengacara kita pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Seri Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Datuk Zainal Abidin Borhan, Ketua 1 Gapena, tuan-tuan, puan-puan yang diraikan pada malam ini. Majlis ini meraikan semua yang hadir, ya, terutamanya penerima anugerah tokoh puisi kebangsaan peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang akan diumumkan sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita pada malam ini sebagai sambutan kepada Hari Puisi Kebangsaan Anjuran Gapena yang ditetapkan pada 12 Julai pada setiap tahun. Jadi Gapena, Datuk Zainal mungkin akan memberikan penjelasannya, telah memulakan acara tersebut, melancarkannya pada 12 Julai yang lalu. Maka setiap persatuan negeri menyambutnya di negeri masing-masing. Pena kebetulan berada di Kuala Lumpur, diberi amanah untuk menjadi tuan rumah kepada sambutan peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apabila kami diberi amanah untuk memilih seorang tokoh puisi Kuala Lumpur, maka pihak jawatankuasa kerja Pena telah bermesyuarat dan mengambil keputusan untuk memilih seorang tokoh. Dan kami mengambil kira daripada segenap aspek. Jadi untuk memberikan justifikasinya barangkali akan disempurnakan oleh Dr. Samsudin Osman nanti selaku Setiausaha Agung Pena, agar tuan-tuan dan puan-puan mengenali sosok manusia yang hendak kita beri anugerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih diberi peluang untuk berucap. Dan sukacita saya nak maklumkan kenapa Gapena pilih 12 Julai sebagai tarikh untuk mengadakan Hari Puisi Kebangsaan. 12 Julai itu ialah tarikh lahir Allahyarham Sastrawan Negara Osman Awang, Datuk Osman Awang. Dan pada hari ini 22/7/22 ini di Indonesia, penyair Hari Penyair Indonesia HPAI juga diadakan sempena tarikh lahir Khairil Anwar 22 Julai juga, ya. Saya dah lupa tarikh lahir tahunnya. Dan ada tradisi juga kenapa Hari Puisi diadakan. Di Rusia ada Hari Puisi di Rusia sempena tarikh lahir Pushkin pada Jun 1923 kalau tidak silap saya. Kalau tak silap saya lah. Jadi atas alasan itulah maka kami di Gapena berbincang untuk memilih tarikh 12 Julai itu kerana dengan izin keluarga atau waris Allahyarham, kita pilih kerana beliau merupakan satu watak, satu tokoh yang menyatu padukan kita semua, para penyair, tuan-tuan dan puan-puan, para penyair. Sentuhan puisinya juga memberikan citra perpaduan, citra kritikan terhadap diri kita, citra Melayunya dan sebagainya. Lalu citra-citra inilah yang perlu kita bawa selanjutnya, yang kita angkat kembali selanjutnya sempena Hari Puisi yang akan datang. Dan pada waktu kita melancarkan Hari Puisi Kebangsaan pada 12 Julai 22 yang lalu, kita telah menganugerahkan tokoh Hari Puisi Kebangsaan pada dua sastrawan negara. Pertama, sastrawan negara Datuk Bahazin atau Baharudin Zainal, dan kedua sastrawan negara Datuk Rahman Syahri. Alasan-alasan itu sampai saya detailkan panjang-panjang, tapi kedua tokoh itu secara tidak langsung merupakan ahli-ahli jawatankuasa kerja Gapena peringkat awal dahulu. Walaupun ada tokoh-tokoh yang lain yang juga pernah menjadi ahli jawatankuasa kerja Gapena, tapi kita rasakan bahawa kedua tokoh ini mempunyai kekuatan yang tersendiri. Ya, seorang hafiz puisi, dan Allahyarham Tan Sri Ismail selalu sebut Rahman Syahri sebagai hafiz puisi atau hafiz sajak-sajak. Manakala Datuk Bahazin seorang tokoh yang tak perlu kita perkatakan kerana memang mempunyai satu keistimewaan tersendiri. Puisi-puisinya amat menyentuh perasaan. Dan kita juga sedar, tuan-tuan juga maklum bahawa Gapena juga ada Hari Puisi Nasional. Dan pada tahun tahun 21 kita adakan di Benut, Pontian. Nah, Hari Puisi Nasional ialah suatu hari atau acara membincangkan puisi-puisi tuan-tuan dan puan-puan.
puisi-puisi yang dilahirkan atau ditulis oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita telah menganugerahkan beberapa orang tokoh pada hari itu sebagai tokoh penyair Gapena. Dan salah seorangnya Dr. Samsudin. Ya, ini semuanya kerana kita rasa, dan kawan kita yang lain juga pemuisi mengadakan Hari Puisi Malaysia. Lagi banyak hari puisi, lagi meriah. Kerana ini memberikan satu ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penyair dan para pemuisi untuk berkreativiti, untuk mempertingkatkan kreativiti, untuk mengangkat sehingga puisi-puisi tuan-tuan dan puan-puan itu mencapai satu tahap yang lebih tinggi dan mendunia nanti insya-Allah. Ini semua perlu dilakukan, dan kita ucap terima kasihlah kepada Ambassador dan Pustaka Datuk Seri Awang kerana sudi membantu kami Gapena dan juga Sumbadan Gabungan untuk meraihkan Hari Puisi Kebangsaan ini. Jadi kita doakanlah supaya tokoh yang bakal diumumkan oleh PENA sebentar lagi terus cemerlang, terus bergiat, terus berusaha untuk mempertingkatkan daya puisi beliau dan kekreatifan beliau. Kita rasa bahawa ini suatu penghormatan, kita mengadakan Hari Puisi Kebangsaan ini satu penghormatan kepada semua para penyair dan semua pemuisi yang terlibat dalam bidang ini. Saya bagi Gapena merakamkan ucapan setinggi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menyemarakkan puisi dan menyemarakkan serta menggerakkan puisi sebagai satu pengucapan kreatif, satu pengucapan yang berbeza dari pengucapan-pengucapan yang lain. Tuan-tuan boleh mengkritik, tuan-tuan boleh menegur masalah integriti, tuan-tuan boleh menegur masalah koperasi dan sebagainya. Ya, yang manusiawi, yang alamiah, yang semula jadi, yang malah akan mencapai ke tahap yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kepujian atau pujian kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira kegiatan yang dianjurkan oleh PENA ini yang sudah mentradisi, sudah lebih 2 dekad saya kira, Datuk Saleh, lebih 2 dekad. Sesuatu yang sungguh murni dan mulia dan patut diteruskan dengan peningkatan, dengan peluasan khalayak dan juga penzahiran pemuisi-pemuisi pelapis. Kita harap mungkin dalam masa akan datang dapat dipilih pelapis-pelapis daripada kalangan pemuisi di kampus, bahkan di kolej yang ke-6, di IPGM dan sebagainya, supaya dapat ditampilkan dalam majlis seperti ini sebagai usaha membentuk penyair ataupun pemuisi dalam kalangan generasi pelapis kita, insya-Allah. Dan puisi seperti yang kita pegang konsepnya, fungsinya, tentulah tidak sebagai semata-mata untuk penzahiran seni semata-mata, tetapi ada taklif besar di balik kita berpuisi, bersastra, iaitu menyampaikan mesej dan perutusan tertentu, terutama dalam hubungannya yang berkaitan dengan pembangunan dan pembinaan manusia. Maka itu di mana-mana saya sering menggunakan istilah proses pemanusiaan manusia, yang barangkali semacam satu paradoks, satu yang janggal, tetapi itulah realiti yang kita hadapi sekarang. Apabila manusia sudah sebahagian sudah kian hilang nilai kemanusiaannya, maka perlu dimanusiakan semula. Dan kita, pemuisi, sastrawan, penulis, pemikir, ilmuwan mempunyai tanggungjawab untuk sama-sama membentuk insan yang manusiawi sifatnya. Saya tidak bermaksud untuk berkuliah panjang tentang itu, tetapi saya kira itulah pegangan kita supaya gagasan dan slogan seni untuk masyarakat dengan pengertian pembentukan insan, pembentukan bangsa yang bertanggungjawab kepada lunas-lunas perlembagaan, asas-asas kenegaraan, soal bahasa kebangsaan, agama Islam, raja-raja dan sebagainya itu tetap dipertahankan dan disampaikan mesej itu melalui puisi dan karya sastra kita. Tradisi yang tak akan mati. Catatan untuk kuman hawa lembap bangsa. Ini istilah kuman hawa lembap ini pertama kali ditimbulkan Profesor Syed Nakib Al-Atas pada tahun 70, begitulah lebih kurang, bila UKM ditubuhkan. Banyak tantangan pada gagasan puisi, sastra Islam, sastra yang ada jiwa. Jadi
yang menentang gagasan-gagasan pembinaan negara ini pun sebahagiannya bangsa kita sendiri. Jadi kita perlu senantiasa mengingatkan sahabat-sahabat kita. Usah kau kira dengan memperolok-olokkan abata, engkau menjadi juara liberalisme, pejuang keterangkuman yang tidak pun kau fahami artinya. Usah kau kira engkau pendukung peradaban dinamis, sedarjat dengan peradaban dunia yang entah apa-apa, bebas daripada tradisi yang kau katakan basi, untuk memenuhi era globalisasi, dan engkau dapat memamerkan gaya hidup yang gengsi, konon sebagai warga sejagat. Usah kau kira tradisi akan mati, kerana tradisi itu ada perdunya. Dari zaman pentas Sunda puluhan ribu tahun, ada akarnya, bersumberkan syariat Ibrahim alaihissalam, dan diperteguh oleh datangnya risalah sesudah diutus Nabi rahmat sarwa sekalian alam. Tradisi itu akan terpelihara selama ada pendukungnya, meskipun kau remehkan, dan kuasa di atas akan menjaganya selama dia kau jadikan tali pegangan dan pautan. Abata usah kau perolok-olokkan, dan pendukungnya usah kau perkecil-kecilkan, kerana engkau tidak mungkin lepas daripada keperluan hidup dalam lingkungannya. Engkau tidak mungkin bertukar menjadi anggota bani lain, meskipun kau dambakan dan kau upayakan membuang akar tradisi itu untuk menjadi warga bani asing pujaanmu, yang sebenarnya ilusi dan mimpi siang harimu. Saya nukilkan saja ini pada 19 Julai 2022 bersama dengan 20 Zulhijjah 1443. Jadi dengan pembacaan surah itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis sambutan Hari Puisi Kebangsaan peringkat wilayah Persekutuan. Tahniah pada PENA, Bergapena dan bakal penerima anugerah yang tak saya ketahui siapa. Tahniah lebih awal kepada tokoh yang insya-Allah akan dinobati gelar itu. Beliau sangat bercita-cita menjadi penyair dan menyifatkan gelaran penyair itu terlalu mulia. Pernah beliau datang ke Kuala Lumpur dari kampungnya di Taiping semata-mata mengambil cek honorarium puisinya yang hanya bernilai RM10 daripada sebuah syarikat akhbar. Pembayaran honorarium itu baginya telah mengabsahkan dirinya sebagai seorang penyair. Disebabkan terlalu dalam minatnya, beliau telah berhenti bekerja sebagai editor daripada syarikat utusan Melayu kerana resah melihat rakan-rakannya bebas menghadiri acara baca puisi di sekitar Kuala Lumpur. Tugasnya sebagai editor memaksa beliau bekerja pada waktu malam, sedangkan rakan-rakannya menikmati anggur puisi. Dia tidak tertahan lagi oleh desakan nalurinya. Beliau berhenti kerja dalam tempoh 24 jam dan menjadi seorang penyair bebas tanpa sebarang jaminan pendapatan. Tokoh yang dimasukkan ini ialah saudara Muhammad Sofyan bin Abdul Rahman, atau lebih mesra dikenali sebagai Pen Habib, seorang penyair yang dilahirkan pada 27 Mei 1958 di Taiping, Perak. Maka anugerah penyair kebangsaan peringkat Kuala Lumpur disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Datuk Seri Awang Sarian kepada tokoh yang diraikan Saudara Abdul Rahman atau Pian Habib. Selain dari sijil penghargaan, tokoh akan menerima wang tunai
Rp1.500 dan hadiah iringan. Apalah. Ya, berikan tepukan gemuruh untuk tokoh ini. Diminta. Jangan komplain. Ni buku halal. Walaupun isi nama haram sikit. Nota kepada PM. Tuan PM. Untuk gembirakan rakyat. Naikkan harga getah. Aduhai. Tingkatkan harga padi. Turunkan harga barangan. Hapuskan tol. Naikkan harga sawit. Dan barangkali Apa? potong gaji menteri. Ini saya tulis tahun Sekarang dah terbalik. Harga barang naik. 2000 dulu. Surah Amal tulis sebelum orang sibuk pasal potong gaji menteri, saya sudah tulis. Okey. Lagi satu perkataan. Satu perkataan besar. Maknanya tiba-tiba teringat rakyat. Rakyat. Apa yang sepatutnya kita guna? YB yang berhormat, orang-orang politik kononnya guna perkataan rakyat untuk orang ramai. Seolah-olah kita rakyat dia. Mana boleh. Sepatut di dalam masa pilih satu perkataan ke apa. Saya fikir orang ramai. Sepatutnya. Contohnya. Minggu lepas. Petang tadi. Yang berhormat melawat Dewan orang ramai untuk bersama rakyat. Sudah tak boleh. Kita bukan rakyat yang berhormat. Kita berakyat tu. Tapi lama sudah saya fikir rakyat. Terima kasih. Ya. Terima kasih.